Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Hafiz channel. So today, cikgu nak ajar SPM Road to A Chemistry. Macam mana kita nak target dapat A dalam subjek Chemistry. Okay, kalau korang lihat grade pemakahan ni, graf dia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. So, kita fokus kepada graf yang biasa sahaja. Untuk dapat A+, so kita target 90 ke atas. Untuk dapat A, kita target 85 ke atas, A minus 80 ke atas dan C 50%. So, it's depend macam mana korang target, macam manalah result yang korang akan dapat. So, untuk subjek kimia ni terbahagi kepada kertas 1, kertas 2 dan juga kertas 3 amali. Untuk kertas 3, mulai tahun ni dah tak ada dah ujian bertulis. So, dia adalah practical, though cikgu akan bagi markah bila korang buat practical. So basically lah, untuk kertas 3 ni mostly cikgu akan baik lah. Kalau korang buat eksperimen tu, dia akan bagi 25 ke atas. So sangat mudah. So kita fokus kepada kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1, kalau korang nak dapat A+, jangan buat mistake more than 4. Tapi impossible lah. Selalu ramai student dapat markah dalam 28 ke 32. So hopefully korang boleh dalam range A. Tak kisahlah A ke A minus. Okay. Untuk kertas 2 pula, dia ada bahagian A, B dengan C. So kita kena fokus dekat bahagian A sebab markah ada banyak, 60 markah. Untuk bahagian B, 20 markah. Pilih satu soalan. Bahagian C juga 20 markah. So basically nak dapat A, tak kisahlah A minus ke apa, korang kena dapat total 136 markah per 170. So, dalam video ni kita akan buat kertas yang pertama iaitu objektif. Kita nak try daripada 40 tu, kita tak naklah salah banyak sangat. At least kita dapat 35 per 40. Jom kita buat. Okay, so ni adalah korang punya style pemakahan baru, kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Untuk kertas 3 hanya ada 2 tugasan amali. Okey, kita pergi kepada tips jawab soalan objektif. So ada 5 tips. Yang pertama, guna teknik pangkah. Means ada jawapan dah ada, just pangkah je jawapan yang salah. Dan tips yang kedua, tandakan star pada soalan yang susah dan jawab soalan yang mudah dahulu. Tips yang ketiga, cuba selesaikan satu soalan dalam masa 1 minit. Masa yang lebih, korang boleh gunakan untuk selesaikan soalan yang susah. Tips yang keempat, jangan main tembak je jawapan. Boleh guna teknik ni jika masa dah nak habis. Maksudnya cikgu cakap, jangan biarkan jawapan kosong. Amaran, tidak digalakkan untuk menembak jawapan. Dan tips yang terakhir, set target. Kalau nak dapat A, at least dapat 30. Tapi dalam video ni kita nak try dapatkan 35 per 40. Okey, jom kita buat. Okey, so nampak kecil sikit, tak apalah, korang nampak kan. Okey, soalan yang pertama. Dia cakap, which of the following safety precaution must be taken when handling bromine water? So, bila cakap pasal bromine water, satu properties yang korang kena ingat, dia gas dalam room temperature. Dia mudah meruap. Jadi, you should wear a mask and handle bromine water in the fume chamber. Kena buka ataupun handle bromine water dalam kebut wasap. So, make sure. Sebab apa? Dia berasap, sangat berbahaya. Okey, soalan yang kedua. Jadi, korang guna soalan pertama ni, teknik yang pangkah. Mana salah tu, korang pangkah. Sebab yang pertama tu, dia cakap apa? Buka botol reagen di atas meja makmal. Sebarang reagen tak sepatutnya dibuka di atas meja makmal. So, yang pertama tu confirm salah. Yang kedua, pegang botol reagen dengan tangan. Tak boleh. Nanti kalau contoh asid ke apa melecur kena tangan, bahaya. Okey, soalan D salah sebab apa? Pakai kacamata keselamatan semasa membuka botol reagen. Benda tu bagus, satu etika yang bagus, tapi bukan bermakna itu perkara yang paling penting masa korang handle. You should wear a mask untuk mengelakkan korang terhidu bromine water tu. Jawapan yang paling betul ialah C. Okey, untuk soalan yang kedua, kita tidak menggunakan teknik pangkah. Kalau korang lihat betul-betul, soalannya tentang puancong. Murid-murid ini ialah sebatian hijau, puancong cakap. Murid yang pertama cakap, puancong, saya rasa dia ialah kuprum 2 karbonat. Murid yang kedua, tidak, cikgu, ini pasti ferrum 3 sulfat. Murid yang ketiga cakap, ini ialah kromium 3 nitrat. Murid D cakap, percayalah cikgu, ini adalah ferrum 2
hidroksida. So, simple je soalan 2 ni, tapi ramai akan confuse, ramai ingat ni tak ada dalam syllabus, tak ada apa, tak. Sangat simple. Dalam soalan ni cakap sebatian warna hijau. Kalau korang tak faham pun, kalau korang lihat, korang study ferrum 3. Bila kita study ferrum 3 ataupun iron 3, ferrum 3 ni dia adalah warna perang. Kalau ferrum 2 warna dia warna hijau. Korang ingat macam itu ya, simple. Ingat ferrum 3, ingatlah karat. Dia warna perang. So, jawapan dia adalah murid siapa yang kebarangkaliannya salah? Jawapannya B. Murid 2. Okey, yang ketiga, seorang murid menulis pernyataan berikut dalam laporan eksperimennya. Larutan biru koprom 2 sulfat bertukar menjadi biru muda. So, soalan dia, kenal pasti pernyataan tersebut. Bila korang observe guna mata korang, soalan nombor 3 ni, dia adalah satu pemerhatian. Okey, soalan nombor 4, cikgu gunakan teknik cross juga sebab soalan dia panjang. Dia kata antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang leburan plumbum bromida. Jadi yang benar ialah jawapannya B. Leburan plumbum 2 bromida terdiri daripada ion plumbum dan ion bromida. Sebab apa? Untuk plumbum bromida ni, dalam keadaan leburan dia boleh mengkonduksikan elektrik. When we talk about konduksikan elektrik, maksudnya dia mesti mempunyai ion yang bergerak bebas. Sebab itulah jawapan nombor 4 ialah B. Sebab both ion should free to move. Itu maksudnya can conduct electricity. Okey, soalan nombor 5. Jadual 1 menunjukkan takat didih dan takat lebur bagi bahan-bahan QRS. So, you see about the takat didih dan takat lebur. So, soalan dia kata bahan yang manakah ialah gas pada suhu bilik. For your information, suhu bilik ialah 25 darjah Celsius. Jadi, bila kita nak sesuatu tu gas pada suhu bilik, maksud dia takat didih dia mestilah atas 25, bawah 25. Sebab bila dia bawah 25, contoh dia 17, jawapannya S kan C. Maksudnya pada 17 darjah Celsius dia dah jadi gas. So suhu bilik 25, confirm time tu dia dah jadi gas. Yang lain tu tinggi sangat, so maksudnya dia belum jadi gas, masih lagi cecair. Okay, so pergi kepada soalan nombor 6. Nombor 6 cakap susunan elektron untuk atom X ialah 285 dan mempunyai 16 neutron. Apakah nombor nukleon? Awak kena tahu nombor elektron sama dengan nombor proton. Nombor nukleon sama dengan proton tambah neutron. So, nukleon dia ialah 15 tambah 16 sama dengan 31. Kita pergi kepada soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7 ni cakap, which of the following is not the correct measure of isotopes and its usage? First, you must know about the meaning of isotope. Isotope should have same number of proton, different number of neutron or nucleon. Jadi, yang manakah tidak benar? Yang tidak benar ialah gamma ray. Gamma ray to generate nuclear energy. Salah. Yang generate nuclear energy bukan gamma ray. Dia adalah apa nama dia? Tak ingat. So, bukan dia. Dia untuk gamma ray bukan untuk generate nuclear. Nuclear different. So, yang lain tu betul. Cobalt 60 untuk treat cancer. Sodium 24 detect leaking in the underground pipe. Sodium 24 juga boleh detect leaking dekat our blood. Dan carbon 14 untuk carbon dating. Pun betul. C pun betul. Jawapan yang salah ialah D. Okey, pergi kepada soalan nombor 8. Soalan nombor 8 cakap, a substance P marks as -131 boil at 40 degrees Celsius. What is the physical state of substance P at both -10 and room condition? Benda yang sama. Soalan nombor 8 ni lebih kurang sama dengan soalan nombor 5. Dia nak cakap dalam kondisi -131 dan dalam kondisi -10 dan juga room condition, apakah keadaan sesuatu bahan itu? So kita lihat betul-betul bahan yang dinamakan ialah bahan P. Dia lebur pada -131. Maksudnya pada suhu 131 darjah Celsius dan ke atas dia adalah cecair. Dan boil pada suhu 40. Pada suhu 40 ke atas dia adalah gas. So kita lihat betul-betul 40 ke atas dia gas. So dalam soalan dia tanya -10 dengan room condition.
Room condition belum sampai 40. So, dia adalah liquid. Jadi, kita ada dua jawapan. Sama ada B ataupun C. Akan tetapi, kita kena tengok negatif 10. Negatif 10 pun tak capai negatif 131. Jadi, dia masih lagi liquid. So, jawapan dia 8 ialah C. Okey. Kalau dia pepejal, dia pada negatif 132. Pergi kepada soalan nombor 9 dan mungkin yang terakhir dalam video ini. Kalau panjang-panjang korang bukan tengok pun. Okey, nombor 9. What are isotopes? Seperti yang cikgu cakap, isotope seems number of proton, different number of neutron ataupun different number of nucleon. Dua-dua betul. Jadi, jawapan yang betul ialah C. Atom of the same element with the same number of proton but different number of neutron. Itu je dalam video kali ni. Kalau korang nak lagi, nanti part 2 kita sambung soalan nombor 10 sampai 20. Hopefully korang enjoy. Okay, bye.